Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Fana. Sihat tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah kita kembali di siri live phone slot Sarah yang semalam tak jadi. Jadi adalah masalah-masalah dia. So, Alhamdulillah lah kita berjaya juga untuk buat petani. Mungkin ada hikmah dia, mungkin lagi ramai yang join kita petani. InsyaAllah. So, siapa yang join sekarang ni boleh pakai share dulu kita punya slot Sarah supaya lagi ramai yang dapat manfaat daripada pengisian kita punya input, pengisian siri hurun slot Sarah kita petani. Okay. So untuk pengetahuan semua, kita dah berada di episod keempat, slot santai darah wanita. So sebelum ni kita dah ada, kita dah 3 episod lah. So apa yang kita, apa je yang Kak Fahana, Sis Fahana, kita share sebelum ni adalah mengenai apa definisi haid, apa haid dari sisi, dari segi Islam tu sendiri. So petani kita nak bincang pasal apa Kak Fahana? Okay, insyaAllah petani, siapa dah tengok video teaser tadi kan? Kita akan bincang dua saja topik insyaAllah. Yang pertama adalah tiga biasa permasalahan haid ni dia seputar kepada tiga topik ni. Tiga topik saja. Soalan banyak macam mana pun dia akan berputar kepada tiga topik ni saja. So kita akan belajarlah tiga apa benda. Permasalahan haid ni berdasarkan tiga topik ni saja. Okey, nanti kita akan tengok. Yang kedua adalah topik kita adalah ciri-ciri wanita haid. Ada 4 saja. Maknanya kalau menepati 4 ciri ni baru dikatakan wanita haid. Kalau tak menepati maknanya dia bukan haid lah, dia darah-darah yang lain. InsyaAllah itulah kita akan belajar. Okay, so nampak tak kita punya topik petani dia agak menarik sebenarnya sebab ialah dekat dengan diri kita sebagai wanita dan apa masalah-masalah tu mungkin akan kita rungkai selepas ni, dan mungkin siapa yang ada masalah tu boleh bujuk kita punya siri live ni lah. So Allah Akbar. So kita terus start ya Kak Fana. So siapa-siapa yang baru masuk ni boleh dulu. So kalau ada persoalan boleh komen lah. So insyaAllah kalau ada masa di akhir live ni kita cuba untuk jawab. Okay. So kita serahkan. Dah ada 3 orang masuk. 3 orang, okay. 4 orang masuk. So terus saya serahkanlah kepada Kak Fana. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih bagi yang bersama kita petang ini. Minta maaf lah semalam tergendala. Maklumlah kan, dunia maya ni tak mudah sebenarnya kan. Okay, so insyaAllah kita akan sambung siri keempat ni. Petang ni simple saja tapi sangat penting sebab segala permasalahan akan berada di sini. Kan? Segala permasalahan akan bermula di sini. So, contoh kita tanya kan, kekuningan di akhir haid tu haid ke bukan? Soalan kita lah. Biasa soalan orang macam tu kan. Boleh mandi wajib lagi ke belum ni kan? So dia berada di rumah yang mana? Ada 3 rumah saja. Okay. So 3 dasar permasalahan 3 nak ke mana tangan sebenarnya? 3 dasar permasalahan haid. Yang pertama adalah sifat haid. Yang pertama sifat haid. Sifat haid ni okay, kita cerita dulu, ada mind map kan. Okay, 3 dasar permasalahan haid. Yang pertama adalah sifat haid. Yang pertama. Yang kedua adalah kadar haid. Yang kedua. Yang ketiga adalah masa haid. Okay, masa haid. So, okay, ulang balik. Masa haid, kadar haid dengan sifat haid. Kan, dia ada 3. Okay, so kalau orang tanya coklat tu haid ke tak? Berada di rumah yang mana? Sifat. Coklat kuning haid ke tak? Tu berada di mana? Dia di sifat haid. Sifat. Berada di sifat haid. So kita akan tengok lah kan. Sifat betul. Nanti kita akan tengok lah. Okay. So kalau orang tanya okay, hari ni saya hari ke-15, lepas tu darah ada lagi, boleh tak mandi wajib? Maknanya esok saya istihadah. Tu soalan dia. So berada di mana? Rumah yang mana? Kadar haid ke masa haid?
Dia berada di kadar haid lah. Di kadar. Masa nanti kita tengok. Okay. So kita masuk one by one. Okay. Masa haid ni dia lebih kepada penceritaan haid, permulaan haid tu bila. Siapa yang pernah perasan di hashtag Santai Dara, siri video yang saya sedang usahakan lah. Okay, masa haid ni dia lebih tertumpu kepada haid permulaan haid. Okay, haid permulaan haid. Maknanya orang perempuan boleh start haid tu umur berapa? Kita ni start haid umur berapa? Dan boleh haid umur berapa ataupun kebiasaan majoriti ramai orang haid umur berapa. Dia berada di bawah rumah masa haid ni lah. Okay. Yang pertama adalah semua ilmu kita menurut Imam Syafi'i tau. Istiqra' maknanya research Imam Syafi'i pada zaman tersebut. Okay, pada zaman tersebut. Maknanya dia ada banyak, kadang-kadang ada beberapa topik yang ada perbahasan, perdebatan, hujahan daripada mazhab ni kan. Tapi saya lebih suka kepada kita terus ambil yang mana kita nak amalkan. Boleh belajar mazhab ni cakap apa, mazhab ni cakap apa, tapi ianya membandingkan, so yang mana satu nak ikut ni, terlampau banyak kan. So kita terus diambil. So kita adalah berpaksikan mazhab Syafi'i dan kita belajar apa yang mazhab Syafi'i cakap. Okay. So haid, permulaan haid ni berada di bawah rumah yang pertama rumah yang pertama ni adalah masa permulaan haid ni adalah okay. Seseorang perempuan tu boleh kena datang haid pada usia berapa kan? Okay. Majoriti daripada kita biasanya kena datang haid pada usia KDPSR darjat 6. Kebanyakan orang. Kan? Dah pernah buat survey sebelum ni, kebanyakan budak-budak memang akan haid usia darjat 6 lah, 12 tahun. Kebanyakan. Tapi ada je lah yang sekolah menengah dan ada juga yang awal sedikit. Dan ianya setakat yang tengok berdasarkan kepada fizikal. Nanti kejap tengah ada kelas kejap. Okay. Dia berdasarkan fizikal, dia berdasarkan fizikal. Kebanyakannya lah sama ada dia besar ataupun dia kecil. Keturunan juga dan faktor pemakanan juga. Ni setakat yang pernah tengok lah. Okay. Kalau dia banyak makan fast food, tu memang kebanyakannya memang akan bagi efek jugalah. Dan badan dia agak berisi, gempal dan dia matang. Kadang-kadang ada budak darjah 3, darjah 4 nampak sangat matang. Ada yang melompat-lompat lagi kan. Ada yang kita nampak dia sangat matang. Apa? Matang maksudnya macam mana? Dia punya penampilan dah macam penampilan, cara dia bercakap macam tu kan. Sekejap, pergi keluar dulu kejap. Nanti kawan-kawan orang. Okay. So haid, permulaan haid adalah okay, menurut Imam Syafi'i ni kita menurut Imam Syafi'i adalah 9 tahun takriban. Okay. 9 tahun Kamariah. Ambil tahun Kamariah, kita ambil tahun Islam. 9 tahun Kamariah takriban. Takriban tu maksud dia lebih kurang lah. Ada macam lebih kurang. Maknanya contoh contoh birthday someone tu, adik tu adalah 20 Ramadan. Okay, 20 Ramadan. Maknanya ni usia yang dia nak 9 tahun tau. Kalau 20 Ramadan dia 9 tahun kan. Contoh 15 Ramadan. Maknanya sebelum kan? Sebelum usia 20 Ramadan dia kan? Itu dikira haid ataupun tidak? Kita kena tengok. Contoh dia 20 Ramadan dia akan umur 9 tahun. 15 hari sebelum. Maknanya 15 Ramadan 15 hari sebelum tak? Termasuk? Termasuk. Kan? Maknanya boleh dikira sebagai haid. Itu nama dia 9 tahun takriban. Maknanya 20 Ramadan 9 tahun, okeylah, tak ada masalah. Tapi kalau dia datang darah, tapi ada ciri-ciri dia lah. 15 hari sebelum birthday dia tu boleh dikira juga sebagai haid. Kalau menepati ciri-ciri. Tu nama takriban, dia lebih kurang. Tak semestinya exactly pada usia dia 9 tahun tu. 15 hari sebelum dah dikira sebagai haid. Kalau cukup ciri-ciri dia. Okay. Keluar kejap. Okay. So tu kita menurut Imam Syafi'i. Okay. Istiqra' Imam Syafi'i tu. 9 tahun takriban. Okay. Dan orang akan cakap, iya ke orang dulu-dulu kan?
betul ke Imam Syafi'i buat research kan? Kita tahu ke tak Imam Syafi'i buat research ke tak kan? Atau pergi rumah ke rumah tanya kan anak-anak dara dia umur haid berapa kan? Kemungkinan sama dulu. Kalau sekarang kita buat Google Form kan? Kemungkinan dulu Imam Syafi'i pergi rumah ke rumah kan tanya ibu-ibu mereka. Okay, tu adalah masa haid. Tu di bawah masa haid, okay? Had permulaan kita boleh kedatangan haid adalah ni untuk ilmu anak-anak kita lah nanti. 9 tahun takriban Kamariah Maksud dia waktu dia 9 tahun okey tak ada masalah. 15 hari sebelum kalau darah yang keluar tu menepati ciri-ciri haid dia okey, boleh dikira sebagai haid. Tapi kalau dia keluar darah tu 20 hari sebelum. Kan 20 hari sebelum. Maknanya lebih daripada 15 hari sebelum kan? Tak kira dia sebagai haid. Dia kira sebagai darah fasad, iaitu darah rosak. Bukan darah haid lah. Sebab tu cakap tak semestinya asyik keluar darah je mesti haid kan? Tak semestinya. Kita kena tengok kiraan-kiraan ni. Okay. Itu adalah masa untuk had permulaan haid. Okay. Dan kebanyakan dia adalah waktu darjah 6 lah, umur 12 tahun. Dan ada juga ada satu tahu sangat menarik lah sebenarnya kan. Ada mana ya? Ada satu lah dia cakap, siapa ni cakap? Menarik, sangat menarik lah. Satu imam ni, dia cakap, saya pernah melihat seorang perempuan yang sudah bergelar nenek. Nenek okey? Grandmother kan? Saya pernah melihat seorang perempuan yang sudah bergelar nenek pada usia 21 tahun. 21 years old. Macam mana tu? Maknanya dia keluar darah haid bila? 9 tahun tu lah. Maknanya 9 tahun dia keluar darah haid dan dia berkahwin dan dia dapat anak mungkin dalam usia berapa kan. Dan anak dia tu 9 tahun lagi. 9 tambah 9 18. Lepas tu ada lagi 3 tahun. Umur 21 dia dah digelar nenek. Itulah zaman dulu lah kan. Zaman sekarang kita tak ada rekod. Nenek-nenek kita adalah dulu. Okay. Tu berada di bawah rumah haid. Apa tadi? Masa haid. Okay. Masa haid. Takriban tu maknanya lebih kurang. Okay. So clear untuk masa haid? Clear. Viewers tu cuba tanya-tanya tu. Clear ke tak clear? Bila telefon ni. Telefon kau ni. Okay. Tak clear komen ni. Boleh komen, okay? Okay. Seterusnya adalah yang kedua adalah apa tadi? Ya, yang kedua adalah tak ingat dah budak ni datang, ya Allah. Okay, kadar haid, okay? Kadar haid. Pergi makan dulu. Ada kek tu. Ada kek. Pergi makan kek dulu. Brownies tu. Yang ke atas. Turun saja. Macam-macam lah. Minta maaf lah. Ya Allah, petang-petang ni. Okay. So, yang kedua adalah kadar haid. Kan? Kadar haid. Kadar haid kita yang famous soalan orang tanya. Fana, kalau 15 hari lepas tu, kita cut ke? Hari ke-16 tu dah jadi istihadah. Soalan famous orang kan. So istilah tu tak ada. Okay? Kebanyakan orang cakap haid 15 hari, hari ke-16 dah jadi istihadah kan. Sebenarnya istilah tu tak ada. Tu ada istilah pancung lah. Kalau mengikut Ustaz Tirmizi dulu kat Inisa dia cakap tak ada pun istilah tu. Dia cakap itu istilah. Okay. Dia cakap okay kalau ada pun cuba tanya Ustazah awak tu dia belajar kat mana. Mesti Ustazah tu tak dapat jawab. Ustaz cakap macam tu. Sebab dia hanya kata-kata turun-temurun. 15. Lepas tu hari ke-16 istihadah macam tu. Dia tak ada exactly daripada kitab mana dan tak ada lah Ustaz cakap. Okay. Kita orang waktu tahu tu macam berpuluh tahun hidup. Berbelas-belas. Kalau tanya apa? Hari ke-16 istihadah tu kita nak jawab apa? Sebenarnya tak ada tu benda tu. Bukan tak ada, tak semestinya. Maknanya darah tu dah bercampur darah haid dan darah istihadah. Dah bercampur dah. Maknanya kita kena buat pengiraan lah. Nanti kita tengok sifat dia. Warna dia, susunan warna, kekuatan dia. Kita akan kira berdasarkan di situ. Dah agak rumit lah sebenarnya. Okay. Seterusnya kadar haid. So kadar haid ada 3. Dia punya ilmu asas dia kan. Kadar haid ada 3. Yang pertama adalah
minimum height. Minimum orang perempuan boleh kedatangan haid. Nah, berapa? Agak-agak berapa jam? Minimum. 1 jam. Ker- Ada ke? kedatangan orang perempuan kedatangan haid 24 paling minimum orang perempuan wajib kedatangan haid paling minimum adalah 24 jam satu hari. Okay, 24 jam. Maknanya kalau dia keluar darah 20 jam je. Bukan. Tu bukan darah haid. Tak cukup 24 jam. Mesti 24 jam. Okay, tu yang pertama. Paling minimum. Dan paling minimum ni akan terbagi kepada 2 cabang lah. Dan kita akan bincangkan for the next sesi. Dan dia ada rumit sikit lah. Paling minimum orang perempuan boleh kedatangan haid. Bukan boleh. Kena. Wajib kedatangan haid adalah 24 jam. Kalau kurang daripada 24 jam tak dikira sebagai haid. Dikira sebagai darah istihadah lah. Kira macam darah fasad lah. Darah istihadah. Darah suci lah sebenarnya. Okay. Darah penyakit. Okay. Tu paling minimum 24 jam. Macam mana nak kira 24 jam? Kan? Kita sendiri dah rasa lah kan benda tu keluar bila kan. Okay. Pukul 3 keluar. Pukul 4 keluar lagi. Pukul 5 tak keluar. Okay. Tak apalah. Pukul 6, pukul ni. Total up. Cukup tak ada 24 jam. Macam tu. Selalunya cukup lah. Kalau tak ada orang yang tak ada masalah, biasanya akan cukup. Okay, itu yang pertama. Okay, kadar minimum orang kedatangan haid adalah 24 jam. Settle. Yang kedua adalah paling maksimum orang perempuan boleh kedatangan haid. Paling maksimum boleh kedatangan haid. Okay, dia tak wajib lah kan. Tak adalah kita nak paksa kena keluar 15 hari. Tak, kita tak paksa darah tu. Tapi boleh maksimum. Maksimum lah, tak boleh lebih kan. Adalah 15 hari, 15 malam. Okay, 15 hari, 15 malam. Dan cara pengiraan hari pertama haid pun kena betul lah. Kita akan belajar untuk next nanti. Okay. Paling maksimum adalah 15 hari, 15 malam. Dan ghalibu kan, ghalib tu kebiasaannya kan. Kebiasaannya orang perempuan kedatangan haid. Biasanya berapa kakak? Biasa. Minggu. Normal. Ya. 6 hari. 6, 7 kan. 6 hari ataupun 7 hari lah kebiasaannya. Kebiasaan orang perempuan kedatangan haid. Okay. Itu 3. Maknanya apa sahaja permasalahan yang keluar, dia mesti seputar kepada 3 benda ni. Kita baru 2 kan. Kan. Dari segi kadar-kadar, soalan kadar-kadar ni kan. Dia akan berputar kepada 3. Darah tak cukup 24 jam, haid ke tak haid? Kan. Darah terlebih 15, tak haid ke tak haid? Kalau saya biasa haid 7 hari, tiba-tiba bulan ni saya haid 12 hari. Semua berada di bawah ni. Bawah tajuk ini. Okay. Itu yang kedua. Berada di kadar haid. Okay. Yang ketiga adalah sifat haid. Okay. Sifat haid. Ni yang paling best lah sifat haid ni kan. Okay. Sifat haid ni. Sifat haid dia ada terbahagi kepada ada beberapa lah sifat haid ni. Okay. Okay, abaikanlah props yang ada di tepi ini. Okay, sifat haid ni dia terbahagi kepada ada beberapa. Okay, alright. Okay, sifat haid ni ada 3 Yang pertama adalah darah kuat ataupun darah lemah. Ni berada di sifat haid. Okay, darah kuat ataupun darah lemah. Yang kedua adalah warna darah. Yang ketiga adalah unsur-unsur kan. Unsur-unsur utama tu lah. Dan ilmu kita nak tahu darah kuat ke darah lemah sangat penting. Sebab tu nanti isu tu yang istihadah tu nanti tu akan berkait dengan ni. Contoh susunan darah sepatutnya adalah kuat ke lemah kan. Hitam, merah, coklat. Contoh kan. Itu adalah sepatutnya hitam, merah, coklat lah. Kuat ke lemah. Tapi perempuan tu keluar coklat dulu. Tiba-tiba baru hitam. Coklat, hitam, merah. So coklat tu nak dikira haid ke tak? Sebab lepas tu warna kuat keluar. Lemah datang dulu baru kuat. Situ kat situ jadi isu. Okay. Tu nanti tu kena belajar tu kan. Okay. So yang pertama adalah pengenalan darah kan. Darah kuat dan darah lemah. Macam mana kita nak tahu darah kuat dengan darah lemah? Kita nak tengok dari segi apa? Okay. Yang pertama macam mana kita nak tahu darah tu kuat ataupun lemah? Yang pertama kita boleh tengok dari segi warna dia. Warna darah ada berapa semuanya? Warna darah ada berapa semuanya? 5. Apa benda? Cuba cakap. Hitam, coklat, Okay. kuning. Cuba ikut susunan kuat ke lemah. Apa ke? Putih ada. Apa? Teruk.
Ada ke keruh? Hitam dulu lah, hitam dulu. Kuat ke Hitam. lemah? Kuat. Oh, Hitam kuat. pada kuat. Hitam. Coklat. Bukan. Hmm? Betul. Lepas tu? Tak, merah dulu. Hitam, merah. Oh, hitam merah. Coklat. Kuning, keruh. Kuning keruh. Keruh tu something like macam kelabu lah lebih kurang. Dia akhir-akhir biasanya ada keluar. Dia macam, dia belum putih tau. Kadang-kadang dia tu belum putih tapi dia macam keruh-keruh, macam kelabu-kelabu sikit. Okay? Okay, macam mana kita nak tahu darah kita tu kuat ataupun lemah adalah yang pertama berdasarkan warna yang ada. So warna, contoh warna coklat keluar dulu. So warna lemah keluar dulu kan, lepas tu baru hitam. So tak boleh sebenarnya. Dia kena warna yang kuat keluar dulu. Okay. Yang kedua adalah sifat darah. Sifat darah tu maksud dia adalah waktu darah keluar tu rasa apa? Perasan tak? Korang perasan tak? Kalau kita keluar darah haid kan, awal-awal keluar dia macam ada rasa macam ketulan kan. Dia ada orang dia macam keluar dah macam hari kedua, hari ketiga dia macam okey je, macam air je. Mula-mula tu dia macam ada rasa macam kadang-kadang macam ada ketulan kan, ataupun keluar tu ada sakit sikit kan. Dekat belah ari-ari tu ada sakit sikit. Dan waktu keluar tu macam panas-panas biasanya. Tu darah awal-awal. Kalau perasan lah kena care sikit kan. Dia akan rasa macam panas kan. Dah hari keempat, hari kelima, hari ketiga dia okey dah. Tak ada masalah. Yang sengguguk tu mungkin akan berbeza lah kan. Dia hari ke belakang-belakang sikit dah tak ada masalah. Dia dah macam air biasa dah. Awal-awal tu biasanya agak likat. Darah dia agak likat. Lepas tu kadang-kadang ada ketulan lah. Kadang-kadang lah. Dan panas waktu keluar tu panas. Macam tu. Tak adalah menggelegak kan. Macam panas suam-suam macam tu. Okay. Yang ketiga macam mana kita nak tahu darah lemah ke darah kuat adalah daripada bau darah dia. Selalu Fana tanya kan, kadang-kadang orang keliru kan. Kadang-kadang, okay, dari segi pengiraan kadang-kadang, dah betul lah. Tapi kalau Fana tanya, darah tu busuk ke tak busuk? Kita boleh tahu. Awal-awal biasa darah kita akan busuk lah. Dan last-last tu macam agak kurang sikit. Walaupun ada tapi agak kurang sikit. Okay. Dan darah istihadah sangat berbeza dengan darah haid. Nah, perbezaan darah istihadah dengan darah haid adalah darah haid berbau, darah istihadah tak. Dan darah istihadah tu keluar macam air je, macam banyak, tiba-tiba banyak macam tu. Darah haid biasa kita akan lebih likat dan kita sedarlah dia keluar. Dia agak kadang-kadang ada macam panas-panas sikit. Dia agak macam sakit sikit lah kadang-kadang keluar. Okay. Tu, macam mana kita nak kenal darah kuat dan darah lemah. Okay. So settle untuk sifat darah dia ada 3 tadi. Yang pertama adalah darah kuat dengan darah lemah. Dah settle. Macam mana kita nak tahu darah kuat ke darah lemah berdasarkan warna, sifat dia waktu keluar tu kan. Sifat dia waktu keluar ataupun bau dia. Busuk ke tak busuk. Okay. Yang kedua adalah warna darah haid. Kita dah cakap dah tadi warna darah haid kan. Warna darah haid ikut susunan yang bagus, bukan ikut susunan yang kuat hingga ke lemah adalah hitam, merah, merah kekuningan lah, coklat lah tu kan. Kuning dan keruh. Itu yang sepatutnya tau. Itu susunan yang terbaik. Sebab tu kalau susunan terbalik, tu di situlah ada pengira-pengira dia yang agak rumit sedikit. Dan kalau ada contoh. Memang ada orang keluar dua warna lain. Warna ada? Yang coklat dulu. Ada? Dia keluar coklat dulu, lepas tu dia baru keluar hitam. Maknanya yang coklat tu sebenarnya tak dikira sebagai haid, istihadah lah. Darah lemah tak boleh keluar dulu. Ada, memang ada. Memang ada kes sebelum-sebelum ni. Okay? So sifat darah, bau darah. Okay. Lepas tu, okay, kepekatan Kepekatan dan bau tadi kita dah cerita sikit. Kepekatan dan bau. Awal-awal biasanya dia agak pekat dan dia agak berbau. Dan last-last tu dia kurang sedikit. Okay. Clear Okay. Tu untuk sifat darah. Ada sikit je lah sifat darah ni kan. Tapi sangat penting untuk tahu. Alright. Okay. Berkenaan sifat darah, dekat bawah poin sifat darah dia akan ada bab sufrah dan kudrah kan. Sufrah tu kuning, kudrah ni adalah keruh kan. Keruh dan kekuningan. Biasa orang akan mandi haid, dia nampak kuning baru 13 hari. Dia nampak kuning, dia dah mandi wajib dah kan. Baru 13 hari, belum cukup 15 kan. Dia nampak kuning, dia dah mandi dah. Sebenarnya dia masih haid, dia tak boleh mandi lagi kan. Dan tanda-tanda dia bersih adalah keluar lendiran ataupun cairan warna jernih ataupun warna putih. Itu baru kira bersih. Tapi nanti dia ada berbeza lah kalau darah dia, kalau kuning tu bersambung hingga 20 hari, dia cerita lain lah, istihadah lah.
Kalau nak tengok bersih tak bersih, kita tengok ada lendiran putih ataupun lendiran jernih. Kadang-kadang biasanya dia keluar waktu kita buang air kecil ataupun kita calik guna kapas. Itu antara tips yang terbaik lah. Biasanya yang tengok waktu kita buang air kecil tu sangat terbaik. Kita boleh tengok kita dah bersih ataupun belum. Okay. So untuk 3 tu untuk 3 So clear? Sebelum kita masuk kepada 4 ciri. Ya. Alright. Okay, kita teruskan kepada 4 ciri 4 ciri wanita haid. Ni kena catat betul-betul sebab nak tengok diri sendiri. Kalau tak cukup, ciri ni maknanya bukan haid. Mesti istihadah ataupun apa-apalah darah lain. Okay. 4 ciri wanita haid adalah, yang pertama adalah keluar darah selepas cukup umur 9 tahun Qamariah. 9 tahun Qamariah. Takriban tadi So kalau cukup 9 tahun Qamariah, maknanya baru dikira sebagai haid. Maknanya kalau dia umur 8 tahun, bukan haid. Tu darah rosak, darah fasad. Tu yang poin pertama. Settle lah, kita semua settle lah bab ni kan. Okay. Yang kedua adalah darah yang keluar tidak kurang daripada sehari semalam. Maknanya 24 jam. Tadi kan dah cakap kan, wajib keluar 24 jam kan. Kalau darah yang keluar tu kurang daripada 24 jam, bukan kategori haid. Maknanya dia bukan haid pun. Okay. Yang ketiga adalah darah yang keluar tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kata dia dah cakap kan, kalau lebih 15 dikira sebagai istihadah kan. Okay. Darah yang keluar tak lebih 15 hari. Kalau lebih 15 hari dia jadi sebagai istihadah. Nifas lain tau. Nifas dia 60 hari berbeza. Dan yang keempat adalah masa suci antara dua haid wajib 15 hari. Bukan. Masa suci antara dua haid tidak kurang daripada 15 hari. Ini antara ciri-ciri dia. Masa suci antara dua haid tidak kurang daripada 15 hari. Contoh haid bulan ni pergi haid bulan depan, suci dia 14 hari je. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena 15 hari. Kena cukupkan 15 hari juga. Okay. So kalau 20 hari suci dia tak kisahlah. Suci banyak tak kisah. Cuma untuk minima. Suci antara dua haid yang minima dia adalah 15 hari. Kena cukupkan 15 hari. Ada orang, kadang-kadang orang ambil dalil, tak apa, haid dia bulan ni terawal. No, dia tak ada istilah terawal ke terlambat. Wajib cukupkan 15 hari tu. Macam tu. Okay. So clear. Tu saja 4 ciri dia. Okay, Fazma boleh ulang semula ke? Boleh? Okay. Ciri Okay, cuba Fazma ulang. Yang 4 tu. keluar darah selepas cukup 9 tahun hamil. Yang kedua, darah yang keluar tidak cuma sehari semalam. So kena 24 jam. Ni kita pula mengajar kat sini. Yang ketiga adalah darah yang keluar tak melebihi 15 hari 15 malam. Dan terakhir adalah masa suci antara dua haid tidak kurang 15 hari. So, Okay, Okay, cantik. Okay, ada apa-apa soalan ke? Okay, so far itu saja hari ni. Oh, dah lebih melebihi sebenarnya. Tak asal. Susah sangat dengan Kak Fana. So, Kak Fana cerita pasal 3 dasar permasalahan haid. Tu baru 3 dasar tau. Tak masuk lagi apa masalah dia. Dia macam kalau lagi. Belum lagi. Kan, belum lagi kan. Kalau dah masuk tu lagi pening dan tapi memang sangat lagi bermasalah. Lagi bermasalah. So, tapi banyak sangatlah sebenarnya. Kita sendiri pun macam, ya Allah, banyaknya. Cumanya, mungkin tak nampak apa masalah tu. Mungkin kita boleh bincang the next, sesi kita. So, siapa-siapa ada masalah ataupun persoalan mengenai haid. So, boleh PM dekat page Borak Belia Manis ni. So, kita sebenarnya dah di akhir siri live kita. So tak sempat nak tanya sesi soal jawab ni. So Kak Fana pun nak mengajar-ngaji
Dah tunggu di sebelah. Panas tu dia kat situ. Sekarang tak apalah dia belajar juga belajar apa dalam wanita ni. So siapa-siapa yang apa persoalan boleh PM direct je ke page borak-borak ni. So insyaAllah kita akan cuba jawab secara personal ataupun kita jawab di next kita punya sesi live slot Sarah episod seterusnya. Okay. So terima kasih kepada siapa-siapa yang join kita petang ni dan bolehlah share siapa yang belum share lagi sebab banyak sangat sebenarnya ilmu kita hari ni. Kalau Fazma dah berapa surat? 3 muka surat. Baru dia Wow. Jazakallah terima kasih sangat-sangat Kak Fana atas ilmunya. Semoga bermanfaat kepada semua. So kita boleh akhiri live kita kat sini daripada. Boleh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Apa-apa PM tepi. Terima kasih Kak Fana. Okay, terima kasih. Selamat mengajar mengaji. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.